Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung kerja lapangan geografi kita tingkatan 2 untuk bahagian yang kedua. Okey. Okey, tajuk kajian kita ialah sistem pengangkutan. Minggu lepas kita dah masuk kepada pendahuluan. Penghargaan. Cikgu dah sentuh mengenai penghargaan. Cikgu dah terangkan macam mana kaedah untuk murid menulis penghargaan. Dan juga cikgu juga telah terangkan mengenai kaedah untuk menulis pendahuluan. Jadi pada minggu ini kita akan masuk kepada tiga perkara yang baru iaitu objektif kajian, kawasan kajian dan juga kaedah kajian. Jadi untuk kali ini habis sahaja cikgu bagi taklimat, murid sepatutnya faham ataupun tahu cara untuk menulis objektif kajian, kawasan kajian dan kaedah kajian. Okey, kita tengok yang pertama ataupun perkara yang keenam sambungan daripada minggu lepas iaitu objektif kajian. Okey, apa itu objektif kajian? Objektif kajian adalah merujuk kepada penerangan. Okey, objektif ni menerangkan tujuan ataupun kenapa murid nak buat kajian tersebut. Apa tujuan murid melakukan kajian? Okey, biasanya objektif kajian ni bermula dengan kata kerja seperti mengenal pasti, menghuraikan, mencadangkan, okey, menjelaskan ataupun menyatakan. Dia mesti bermula dengan kata kerja macam ni. Okey, contoh. Cikgu bagi contoh kat sini. Okey, objektif kajian kita yang bertajuk sistem pengangkutan tadi. Okey, pada akhir kajian saya, ataupun pada akhir kajian ini, saya dapat A. Mengenal pasti konsep dan takrifan sistem pengangkutan awam. Ini contoh objektif yang pertama. Okey. Okey, ini cikgu ambil mengenal pasti. Okey, mengenal pasti. Okey, yang kedua, B. Mengenal pasti jenis pengangkutan awam yang terdapat di nyatakan alamat ataupun nyatakan kawasan kajian. Okey, contoh, cikgu bagi contoh mengenal pasti jenis pengangkutan awam yang terdapat di Taman Impian Setia, Sarjana Impian, Kajang, Selangor. Okey, itu rumah cikgu lah. Okey, C. Mengenal pasti ataupun murid boleh guna menghuraikan masalah ataupun menjelaskan masalah pengangkutan awam yang dihadapi oleh penduduk di Taman Impian Setia, Sarjana Impian, Kajang. Okey, mesti bagi nama kawasan. Okey, dalam objektif murid mesti tekankan terus di mana kawasan kajian untuk buat kawasan kajian ni. Jangan tulis mengenal pasti masalah pengangkutan awam yang dihadapi oleh penduduk di kawasan kajian. Cikgu tak nak macam tu. Mesti nyatakan nama kawasan. Okey, D. Mencadangkan idea untuk meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam di mana nyatakan juga kawasan kajian seperti B dan C tadi. Okey? Okey, jelas ya. Cikgu harap sampai sini jelas cara untuk menulis objektif kajian. Okey, sebenarnya di mana cikgu ambil objektif kajian ni? Okey, objektif kajian ni cikgu ambil daripada soalan. Kalau murid ingat, cikgu dah edarkan soalan ataupun arahan untuk melaksanakan kajian pada minggu lepas. Murid boleh tengok semula slide minggu lepas. Cikgu ada bagi soalan ataupun arahan. Pada arahan tu cikgu ambil semula arahan tu, cikgu cuma tambah kata kerja di hadapan. Okey, cikgu tambah mengenal pasti. Mengenal pasti yang ni paling mudah lah. Mencadangkan idea. Okey. Okey, itu untuk objektif kajian. Kita tengok kepada, okey, yang ni kita dah selesai laporan kerja lapangan, objektif kajian cikgu dah terangkan. Okey, jadi 1, 2 dan 3 kita dah selesai. Okey, kita sambung yang keempat. Okey, yang nombor 7 lah. Okey, kiraan daripada cikgu bagi pada awal hari tu. Okey, yang nombor 7 ni kita masuk kepada kawasan kajian. Okey, untuk kawasan kajian, ada 3 perkara yang cikgu nak murid sediakan. Okey, yang pertama, cikgu nak murid sediakan peta dari Google Maps. Okey, murid boleh Google Maps, murid boleh cari dan sertakan dalam lampiran. Okey, kemudian murid mesti ada peta lakar. Murid kena lukis. Kemudian mesti ada tafsiran bagi peta lakar. Tafsiran peta lakar ni maksudnya kawasan kajian lah. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, peta dari Google Maps.
Okay, ini contoh ini contoh peta daripada Google Maps. Ini contoh, ini kawasan tempat tinggal cikgu lah. Cikgu berada di sini di Taman Impian Setia. Okey. Daripada peta ni sebenarnya dalam peta Google Maps murid boleh pilih jenis-jenis maps yang murid nak tengok, sama ada daripada cara pengangkutan, daripada, murid boleh klik transit lah ataupun satellite. Okey. Okey, murid cuma perlu print ataupun murid cuma perlu copy dan paste dalam laporan, ataupun murid boleh bagi link kepada cikgu untuk sebagai lampiran lah untuk bahagian untuk topik untuk bahagian kawasan kajian ni. Okey, cikgu perlukan. Kenapa cikgu nak Google Maps ni? Sebab ini salah satu bahan ataupun bukti yang murid membuat sesuatu dengan rujukan. Maksudnya murid nak melakar peta kawasan kajian. Okey, merujuk kepada apa? Merujuk kepada bagaimana murid dapat melakar peta kawasan kajian dengan betul. Okey, murid boleh rujuk pada peta Google Maps ni. Okey, dekat sini tengok contoh cikgu punya kawasan sini, cikgu kena nyatakan di sini ada satu hospital. Okey, kemudian ada kawasan perkuburan kat sini. Ni contoh contoh ada pejabat daerah, okey, pejabat pendidikan daerah Kajang. Ini ada stesen RTM. Okey, jadi daripada peta ni murid dapat melakar peta sendiri. Okey, sebagai rujukan pada peta ni. Kadang-kadang kita tak pasti apa yang berada di sekeliling kawasan kita. Okey. Okey, yang kedua mesti ada peta lakar. Okey, peta lakar, apa maksud peta lakar? Peta lakar ni ialah cara untuk murid memperkenalkan kawasan kajian dengan jelas, dengan lebih jelas. Okey, kalau murid terangkan, okey. Kalau terangkan dengan peta lakar, lebih baik. Okey, peta lakar seperti yang kita belajar dalam tingkatan 1, mesti ada tajuk, arah mata angin, pemidang ataupun bingkai. Salah hijau cikgu edit balik. Ni bingkai pula. Bingkai pemidang, bingkai. Frame dia frame. Kemudian mesti ada petunjuk, mesti ada simbol. Ni contoh. Okey, contoh peta lakar. Ini peta lakar cikgu ambil daripada tugasan murid yang lepas. Okey. Ini di sekitar kawasan sekolah lah. Sekolah SMK Perimbun. Ni peta lakar dia. Peta ni mesti ada tajuk. Pelajar ni dah tulis tajuk. Okey. Kemudian mesti ada arah mata angin. Dekat mana utara dia. Okey, mesti ada arah mata angin. Mesti ada pemidang. Ni pemidang, frame. Okay. Dia ada frame pada peta dia. Kemudian mesti ada petunjuk. Ini petunjuk. Okey, dan simbol pada petunjuk dia. Okey, simbol pada peta dia. Dia menggunakan simbol yang betul. Kalau menggunakan singkatan pun singkatan yang betul. Okey, lebih baik cikgu lebih suka kalau peta ni diwarnakan. Itu lebih cantik, lebih baik Okey, ini adalah contoh peta lakar. Murid perlu sertakan dalam kerja lapangan. Okey. Okey, yang ketiga kita tengok kepada tafsiran peta lakar. Okey, tadi kita lukis peta lakar, kemudian kita tafsiran ni murid anggap murid menerangkan kawasan tu dengan lebih terperinci. Okey. Okey, contoh dalam peta lakar murid terangkan mengenai lokasi. Okey, lingkungan kawasan kajian. Apa yang ada berhampiran dengan kawasan kajian? Contohnya bandar yang paling dekat. Pusat bandar yang paling dekat dengan kawasan kajian. Itu contoh. Okey, atau pula tambah lagi mercu tanda lah. Maksudnya apa yang terdapat di kawasan kajian murid-murid yang patut orang tahu. Contoh. Okey, kemudian murid boleh nyatakan jarak sama ada dalam bentuk jarak mutlak dan jarak relatif. Ingat lagi jarak mutlak, jarak relatif. Murid menyatakan jarak dalam bentuk kilometer, dalam bentuk meter, batu, ataupun murid nyatakan dalam bentuk berapa kos tambang, berapa minit masa yang diambil. Itu contoh jarak. Kemudian murid boleh nyatakan pandang darat fizikal ataupun pandang darat budaya yang terdapat di kawasan kajian. Okey, ini contoh. Ini contoh saja cikgu beri. Okey. Okey. Yang pertama kita tengok lokasi Kita tengok lokasi. Okey, kawasan kajian saya terletak di Taman Impian Setia Saujana Impian.
Okey, ni cikgu bagi lokasi yang pertama. Cikgu ikut yang ni je senang. Cikgu ingat yang ni, cikgu terus masukkan ikut yang ni je. Okey. Okey. Taman Impian Setia terletak di daerah Kajang di negeri Selangor. Okey, ni selesai untuk lokasi. Okey, lokasi. Cikgu nyatakan lokasi ni dengan terperinci dengan jelas lah. Okey, Taman Impian Setia ni di daerah Kajang dan di negeri Selangor. Kemudian cikgu ceritakan mengenai lingkungan kawasan kajian. Okey, jarak kawasan kajian ini dari pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, pusat Bandaraya Kuala Lumpur ialah kira-kira 15 km. Okey, cikgu dah bagi. Maksudnya lingkungan ni cikgu bagi dalam bentuk jarak mutlak dan jarak relatif. Okey, masa perjalanan ke Kuala Lumpur dari kawasan ini ialah kira-kira 15 minit. Okey, sorry. Okey, dalam kira-kira 15 minit. Kemudian, okey, 15 minit. Jika menaiki kereta di masa tiada kesesakan lalu lintas. Okey. Kemudian cikgu bagi lagi jarak dalam bentuk relatif. Harga tambang pengangkutan awam dengan menaiki MRT, contoh ke Kuala Lumpur, iaitu ke KL Central lah. Okey, di KL. Dari Kajang, berharga RM3.80. Okey, selesai yang ni. Cikgu dah beri lingkungan kawasan kajian dan jarak. Kemudian cikgu hanya tinggal perlu nyatakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Okey, ini yang paling simple yang cikgu buatlah contoh. Maksudnya murid boleh buat yang lebih baik lagi daripada contoh cikgu bagi. Okey, bentuk muka bumi serta pandang darat fizikal yang terdapat di sekitar kawasan Taman Impian Setia ialah contohnya tanah pamah, tanah beralun dan saliran. Okey, pandang darat budaya yang ada di sini termasuklah pertempatan. Banyak kawasan perumahan, pertempatan, masjid, sekolah dan lain-lain. Murid boleh nyatakan mengikut kesesuaian ciri budaya dan ciri fizikal. Jadi ini adalah tafsiran peta ataupun cara untuk murid menulis kawasan kajian. Apa yang perlu ada dalam kawasan kajian? Murid boleh ikut panduan yang cikgu beri ni. Okey, ini paling minimum yang perlu ada dalam huraian untuk kawasan kajian. Okey? Okey, sehingga setakat ni jelas. Cikgu harap jelas untuk kawasan kajian. Okey. Jadi, sekarang kita dah sampai ke nombor 4. Okey, kawasan kajian pun dah selesai. Okey, kita teruskan dengan nombor 8 iaitu kaedah kajian. Okey, untuk kaedah kajian, kaedah kajian merupakan kaedah mengumpul maklumat untuk menghasilkan kerja lapangan yang lengkap. Okey, ada 4 jenis, ada banyak sebenarnya kaedah kajian, tapi yang biasa kita gunakan, yang terdapat dalam buku teks contohnya ialah yang pertama pemerhatian, rujukan, temu bual dan juga soal selidik. Okey, bagaimanapun di dalam tempoh pandemik sekarang ni, cikgu tak nak galakkan murid untuk buat temu bual. Cikgu kalau boleh, cikgu tak nak murid buat temu bual. Cikgu tak nak murid ada interaksi secara bersemuka. Okey, jadi cikgu lebih suka kalau murid menggunakan kaedah pemerhatian, rujukan dan juga kaedah soal selidik. Okey, yang pertama kita tengok kepada pemerhatian. Okey, pemerhatian, murid membuat pemerhatian dan mencatat perkara atau isu yang hendak dikaji. Apa yang murid nak tahu, dalam pemerhatian murid buat catatan. Murid buat borang, buat catatan supaya murid nampak apa yang sama ada murid dah dapat ataupun belum apa yang murid nak. Okey, contoh. Okey, satu lagi, foto. Foto juga boleh digunakan sebagai bahan bukti. Maknanya murid dah perhati, murid ambil gambar. Gambar tu boleh masukkan dalam lampiran sebagai bukti. Okey, kita tengok contoh borang pemerhatian. Okey, cikgu ada buat contoh untuk borang pemerhatian. Murid boleh tengok, cikgu besarkan sikit. Okey, ini contoh. Ada tajuk, ada nama kajian. Okey. Okey, ini borang pemerhatian untuk pengangkutan. Murid boleh tengok, cikgu masukkan di sini tarikh pemerhatian, masa pemerhatian, tempat pemerhatian. Boleh masukkan kawasan kajian. Okey.
Okey, adakah terdapat sistem pengangkutan awam di kawasan ini? Melalui pemerhatian murid, adakah terdapat sistem pengangkutan awam di kawasan yang murid kaji? Okey, kalau ya, tanda ya. Kalau tidak, murid boleh tik tidak. Okey, sekiranya ada sistem pengangkutan awam. Okey, apakah sistem pengangkutan awam yang terdapat di kawasan kajian? Okey. Jadi murid boleh nyatakan ni contoh saja cikgu buat ya. Pengangkutan ada darat, air, udara. Okey, maklum di kawasan kajian cikgu contohnya tiada pengangkutan air dan udara. Okey, pengangkutan darat contohnya bas, MRT, teksi, Grab. Okey, murid boleh cari maklumat tambahan. Contohnya bas intrakota ni nombor berapa? Dia menghubungkan kawasan kajian ke mana? Ini contoh. Okey, ini di samping membantu murid membuat huraian dalam laporan nanti, ini juga sebagai markah tambahan sebab cikgu boleh nampak bagaimana murid berusaha untuk dapatkan maklumat. Okey? Okey, ini contoh ini contoh saja borang pemerhatian. Okey, kemudian kita masuk semula kepada rujukan. Okey, yang kedua kaedah rujukan. Untuk kaedah rujukan, murid membuat rujukan di pusat sumber sekolah. Okey, ni contoh kalau bersemuka lah. Okey, melalui laman web, melalui buku, majalah, jurnal, kelatan akhbar dan juga melalui bahan-bahan multimedia yang lain. Okey, murid perlu nyatakan kalau murid membuat kaedah rujukan sebagai kaedah untuk mendapatkan maklumat kajian, murid perlu menyatakan sumber rujukan yang digunakan pada bahagian senarai rujukan dalam laporan. Okey, dalam senarai kandungan tadi, hari tu yang bahagian 1, murid ada masukkan di bahagian akhir tu sebelum lampiran. Sebelum lampiran, murid ada masukkan satu rujukan. Murid kena senaraikan semua bahan rujukan ni, sumber rujukan ni dalam bahagian rujukan. Dalam laporan boleh sertakan dalam laporan. Okey, kemudian kaedah temu bual. Yang ni cikgu cakap tadi, cikgu tak nak murid ada berlaku interaksi secara bersemuka. Tapi cikgu terangkanlah murid berjumpa ataupun bersoal jawab dengan orang sumber. Okey, dengan seseorang secara lisan untuk dapatkan maklumat dan data. Okey, kita panggil orang ni orang sumber. Borang temu bual diperlukan dalam kaedah ini. Okey, murid kena sediakan soalan supaya bila murid berjumpa dengan orang sumber ni, soalan dapat diajukan dengan lebih lancar, dengan lebih baik. Dan jawapan dapat murid boleh dapat jawapan dengan lebih tepat. Okey, yang keempat, soal selidik. Soal selidik ni murid mengumpul maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik. Okey, responden hanya perlu jawab soalan yang disediakan dalam borang soal selidik saja. Okey, dan untuk kali ini, untuk tahun ini, borang kajian soal selidik, cikgu cikgu rasa yang terbaik adalah murid membuat kajian secara online. Okey, secara online. Dalam online, murid boleh gunakan kaedah berbagai lah. Murid boleh buat kaedah poll dalam Telegram. Murid boleh buat soalan dalam WhatsApp. Ini kaedah-kaedah yang murid boleh gunakan. Ataupun murid boleh guna aplikasi-aplikasi dalam telefon bimbit, dalam telefon pintar. Ataupun boleh menggunakan Google Form. Macam murid selalu jawab soalan latihan cikgu, soalan kuis, soalan exam, Google Form tu, murid boleh guna dan bina juga, murid boleh juga guna untuk bina soalan soal selidik. Okey, ini contoh borang soal selidik yang untuk bersemuka. Contoh borang soal selidik dalam bentuk yang murid boleh tengok lah contoh soalan. Okey, cikgu tunjukkan contoh soalan. Okey, ini cikgu besarkan sikit. Okey, ini contoh sama macam borang pemerhatian tadi, perlulah ada tajuk, okey, ada nama sekolah. Okey, yang pertama bahagian maklumat diri. Okey, maklumat diri ni mungkin murid boleh minta responden memberi nama, menulis nama, jantina, umur ataupun tempat tinggal. Okey, satu cikgu nak ingatkan, untuk borang soal selidik, kita seboleh mungkin tidak mahu membebankan responden. Jangan minta responden untuk menulis jawapan yang panjang. Ataupun kalau secara online, jangan minta responden menaip jawapan yang panjang. Contohnya murid minta
responden jantina sediakan ruang kosong, responden perlu menulis. Yang ini responden akan rasa terbeban. Okey, cuba bagi pilihan untuk responden tu pilih supaya responden dapat jawab dengan lebih cepat. Okey. Okey. Ni contoh tempat tinggal nyatakan taman impian setia ataupun luar kawasan taman impian setia. Jadi responden dia faham. Kalau dia tinggal di kawasan tu dia tik kat sini. Kalau dia tinggal di kawasan lain dia tik di sini. Okey, ni contoh. Okey, itu untuk maklumat diri. Okey, bahagian B sama bahagian B ni pun cikgu nak murid sediakan pilihan jawapan. Okey. Okey, contoh. Kita nak dapatkan maklumat untuk kita punya objektif kajian. Okey, objektif kajian tadi cikgu ulang Yang pertama tadi kita nak dapatkan konsep, takrifan konsep. Yang kedua kita nak dapatkan jenis pengangkutan. Okey, jenis pengangkutan. Jadi kita nak tahu jenis pengangkutan, kita dah buat tadi borang pemerhatian, kita boleh juga masukkan dalam soal selidik. Okey, contoh. Apakah jenis pengangkutan awam yang terdapat di Taman Impian Setia? Tanda di ruang yang disediakan. Ataupun mengikut pandangan anda. Okey, mengikut pengalaman anda. Apakah jenis pengangkutan awam yang pernah anda gunakan di kawasan Taman Impian Setia? Ini contoh bentuk ayat, bentuk soalan. Beri pilihan jawapan. Okey. Okey, yang kedua, kita nak selesaikan objektif yang ketiga tadi. Objektif kita yang ketiga ialah mengenal pasti masalah pengangkutan awam. Kita tanya dalam borang soal selidik, apakah masalah yang anda hadapi semasa menggunakan perkhidmatan awam tersebut? Contoh, berilah pilihan jawapan. Pencemaran udara, keselamatan penumpang, pencemaran bunyi, kenderaan lama, kos bahan api meningkat, kesesakan, dan banyak lagi pilihan jawapan yang murid boleh beri supaya responden hanya perlu pilih dan tanda. Bukan responden perlu fikir dan perlu Google apa masalah yang pernah timbul. Okey. Okey, yang ketiga, kita boleh minta juga responden memberikan cadangan. Okey, tapi kita usulkan cadangan. Kita boleh minta responden bantu kita pilih cadangan yang mana yang dapat mengurangkan masalah pengangkutan awam di kawasan kajian. Contohnya, menguatkuasakan undang-undang, kempen alam sekitar, pengurangan kos operasi. Okey, yang ni murid boleh minta responden pilih. Murid boleh beri peluang kepada responden untuk memilih 1, 2 atau 3. Murid boleh nyatakan. Contoh tandakan 2 untuk cadangan. Contoh itu terpulang kepada pengkaji lah murid. Terpulang kepada murid sendiri. Okey. Itu contoh borang soal selidik. Okey, jadi selesai untuk kaedah kajian. Jadi minggu ini cikgu dah masuk kepada 3, 4 dan 5. Okey, objektif kajian, kawasan kajian dan kaedah kajian. Jadi cikgu nak minggu ni murid mula, ni cikgu tak betulkan ni objektif Cikgu nak minggu ni murid dah mula tugasan minggu 1 dah selesai. Minggu 1 dah selesai sampai pendahuluan. Okey, murid sambung untuk minggu kedua. Objektif kajian, kawasan kajian. Kawasan kajian ni murid sertakan peta Google Maps, peta lakar dan juga tafsiran peta. Okey, maknanya huraian kepada kawasan kajian. Okey, yang ketiga kaedah kajian dan yang keempat borang pemerhatian dan borang soal selidik. Okey. Okey. Jadi untuk minggu ni setakat ini dulu, cikgu akan sambung mengenai laporan hasil kajian, kaedah murid menganalisis hasil kajian pada tugasan minggu berikutnya pada bahagian 3. Okey. Dan selepas ini cikgu juga akan share kepada murid kaedah untuk membuat borang soal selidik secara online menggunakan Google Form. Sama ada menggunakan komputer, laptop ataupun membina borang soal selidik menggunakan telefon bimbit, telefon pintar Okey. Untuk hari ini sampai sini, kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye.